Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan masuk topik yang pertama, iaitu komputer dan impak. Okey, awak ada buku catatan, sila catatkan nota ya. Okey, dalam komputer dan impak ni ada beberapa subtopik iaitu kesan inovasi, etika pengkomputeran, keselamatan data, penyulitan dan yang sulit. Okey, kita pergi kepada yang pertama, kesan inovasi dalam pengkomputeran. Okey, kita tengok 10 tahun perubahan dulu dan kini. Apa yang ada sekarang, yang dulu tak ada. Sekarang kita bayar mana-mana pun pakai kad kan? Okey. Tetapi, apa yang perlu kita bincangkan kat sini, ada beberapa kesan inovasi iaitu positif dan negatif. Okey, kita tengok kesan positif dari sudut yang baiklah perkembangan teknologi ni kan. So, yang pertama, dari segi teknologi rangkaian. Okey, untuk teknologi rangkaian ni kita ada stand alone dan wujudnya konsep rangkaian. Okey, apa maksud stand alone ni? Okay, rangkaian ni kalau kita senang nak faham, internet lah. So dulu punya internet kan tak ada kat handphone ni semua. Semua kalau kita nak akses internet, masa mula-mula wujud dulu kita kena pergi ke CC ke, kita kena pergi ke satu tempat yang berpusat yang kat situ ada server, kat situ baru ada teknologi rangkaian lah, baru ada network, baru kita boleh guna akses internet. Tapi sekarang ni dah stand alone. Maksudnya dekat rumah pun boleh ada. Kan dah tak perlu nak kita ke mana-mana lah. Kita boleh akses internet daripada phone kita pun. Okey. Kemudian daripada sudut teknologi storan. Storan kita punya storage lah. So storan apa yang korang tahu? Biasalah kita ada hard disk. Okey, floppy disk ni dia macam petak, macam bekas CD tu. Memang lama punya lah, dah tak wujud dah. Sekarang ni kalau kita ada floppy disk pun tak tahu nak masuk celah mana. Komputer desktop semua dah tak ada dah ruang untuk dia. So CD pun banyak laptop baru-baru sekarang ni dah tak ada ruang untuk masuk CD kan. Sebab kita banyak simpan dekat cloud. Pen drive, hard disk. Okay, small. Sekarang ni dia nak makin kecil supaya mudah simpan kita punya device tu, kita punya pen drive ke kan. Tapi dia punya memory storage dia besar. Okay, kita tengok sudut yang ketiga, pengoperasian. Pengoperasian ni setiap PC, setiap handphone, setiap yang nak berfungsi ni kena ada sistem pengoperasiannya. Okay, antaranya kita ada Windows, Linux, Apple tu kan. So, apa fungsi dia adalah mengawal seluruh sistem operasi komputer. So, OS kita panggil operating system lah. Banyak digunakan pada pelbagai device. Memang kena ada. So, ada ke ada iPhone kat sini? Guna OS apa? Okay, kita tengok yang seterusnya. Sistem dalam talian. Dalam talian ni online lah. Wujudnya istilah E. Macam-macam E. E-dagang lah. Kita boleh beli online sekarang kan. Lepas tu kita nak daftar apa-apa kan, nak daftar U ke apa semua, semuanya kita daftar melalui online. Hiburan, jaringan ni kita punya social media kan. So ia akan membentuk komunikasi tanpa batasan. So wujud jugalah istilah dak-dak WeChat ni. Okey, yang seterusnya dari sudut negatif. Dia ada juga dia punya backside. Kita jadi jahat tanpa sedar. Tanpa kita sedar. So, apa maksud jahat tanpa sedar ni? Kita melakukan jenayah cyber. Semua pernah dengar kan jenayah cyber? Jenayah cyber ni dia penyalahgunaan teknologi komputer dan internet untuk melakukan aktiviti jenayah. Macam apa? Merosakkan sistem komputer, maksudnya dia buat virus untuk merosakkan kita punya komputer ataupun untuk mencuri data.
ataupun untuk mengubah data dalam talian. So, jenayah cyber ni dilakukan dari jarak yang jauh tanpa kehadiran penjenayah di tempat lokasi. Maksudnya dia nak curi data awak, dia tak perlu datang dekat PC awak. So, dia hack secara online. So, dia ada banyak lah tujuan kenapa orang buat jenayah cyber ni. Ada nak keuntungan, ada memang dengki kan, macam-macam lah. So, kategori jenayah cyber ni ada pengguna pensendirian sendirilah. Okey, ada juga untuk keselamatan negara. So, dia serang ni atas infrastruktur kerajaan. So, dia curi data-data kerajaan. So, contoh-contoh jenayah cyber ni, dia sebarkan virus, dia hantar virus melalui email, dia buat phishing. Phishing ni dia kecurian maklumat peribadi. Contohnya kita buat belian online ke apa kan. Dia buat website seakan-akan. Kita nampak website tu Maybank to you kan. Dia buat depan dia semua sama. So, bila kita key in, masukkan kita punya ID dengan password. So, dia akan melencong ke website yang tipu lah. Untuk dicuri data tu. Once kita masuk je kita punya ID, password semua, dia akan dapat lah curi tu. So, antara jenayah cyber yang lain, membuat salinan tidak sah iaitu cetak rompak terhadap hak cipta orang lain. Curi-curi tengok movie, cetak rompak kan. Buku pun cetak rompak juga kalau awak tak beli. So, penulis ni dah buat susah payah, awak photostate sahaja, itu tak ada etika. Okay, kita masuk seterusnya. Etika pengkomputeran. Okay, apa maksud etika? Etika ni adalah panduan bagi mengawal perlakuan pengguna komputer. So, supaya kita nak elakkan yang kesan negatif tadilah, kita nak kawal. So, kita wujudkan etika pengkomputeran. Okay, apa contoh-contoh etika dalam pengkomputeran? Dilarang menggunakan komputer dengan niat untuk membahayakan orang lain. Dilarang mengganggu urusan privasi orang lain. Menceroboh ke fail orang lain. Dilarang menggunakan komputer untuk mencuri. Dilarang menggunakan komputer untuk bertindak sebagai saksi palsu. Dilarang menggunakan menyalin. Maksudnya kita copy orang punya software tanpa kebenaran. Lepas tu dilarang menggunakan sumber komputer pengguna lain tanpa kebenaran. Maksudnya dia punya data-data dalam tu semua kita nak copy. Tak boleh. Okey, dilarang menggunakan harta intelek orang lain sebagai hak milik. Harta intelek ni macam dia punya karya-karya lah. Macam dia dah buat lagu kan kat dalam komputer tu. Tapi belum nak publish, kita curi lagu tu. Lepas tu kita kata kita punya pula. Lepas tu kita kena mempertimbangkan kesan sosial daripada program dan sistem yang kita bangunkan. So, kita kadang kita ada buat software, kita ada buat program-program kan, macam awak punya website. So, kita kena consider jangan sampai kita punya website yang kita bangunkan, aplikasi yang kita bangunkan tu boleh merosakkan orang, boleh benda-benda tak elok lah. Okay, lepas tu kita disarankan menggunakan komputer untuk menunjukkan pertimbangan dan menghormati orang lain. Apa yang saya cakap ni awak catat tau nota. Okey, yang seterusnya adalah keperluan keselamatan dan langkah keselamatan. So, macam mana kita nak elak data kita daripada dicuri? Kita nak elakkan berlakunya jenayah cyber tadilah. Okay. Yang pertama, penyulitan email. Okay. Penyulitan email ni proses penyulitan maklumat yang akan dihantar melalui email. So, proses penyulitan email ni memang ada disediakan oleh pembekal email lah seperti Gmail. So, 2 pengesahan, double verification. Maksudnya lapisan pengesahan tambahan untuk meningkatkan keselamatan data dan maklumat. Okay, mula-mula dia suruh masukkan password. Lepas tu dia suruh thumbprint pula. So, dia double verification. Okay, yang seterusnya adalah password. Password yang bagus ni, kita kena buat gabungan huruf besar, huruf kecil, nombor, simbol ya. Supaya lebih secure lah.
Okey, yang seterusnya, penyulitan dan nyah sulit. Okey, yang ni penyulitan dan nyah sulit ni kita akan masuk kelas berikutnya. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ni. Saya minta semua tolong salin nota. Mesti buat dalam bentuk mind map ke apa ke. So, yang dalam skrin ni adalah yang bentuk simple. Tapi penerangannya adalah melalui suara saya. So, apa nota yang kat tepi-tepi tu keluarkan daripada suara-suara saya ni. Apa yang saya dah huraikan tu, tolong catat. Okey? Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Jangan lupa hantar. Dah salin dalam nota dalam buku nota awak, hantar. Snap gambar. Bye.